Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kitab kita, Kitab Baharul Mazi, hari Jumaat. Dan insyaAllah kita juga akan tengok kitab Martabat Ilmu dan Ulama. Dan insyaAllah kita akan mula Sayyid Muhammad pada bab kedudukan ilmu. Kita dah habis bincang tentang adab-adab menuntut ilmu. Ini kita akan masuk pada bab kedudukan ilmu. Nanti tuan-tuan tolong saya, saya tak tahu nak dapat buku ni kat mana. Boleh try untuk kontak nombor yang ada kat sini nanti. Kalau tak ada, minta izin. Ada nombor telefon ada. Ada nombor telefon, nanti tolong dapatkan buku ni. Kalau tak dapat, minta izin untuk photostat lah. Minta izin lah, nombor telefon lah. Kalau dia kata dia tak print lah, sebab lama dah buku ni. Ya. Kalau dia kata dia tak print lah, tolong minta izin untuk photostat lah, untuk kita guna lah. InsyaAllah Sayyid Muhammad, kita nak tengok sikit daripada tajuk ataupun bab kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Anjuran untuk mengembangkan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah wa haddathu an bani Israil wala haraja wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adatu minan nar. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Tirmizi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, ceritakan tentang Bani Israel dan tiadalah berdosa. Ingatlah, siapa yang sengaja berdusta dengan namaku, dia mendapat tempat duduknya. Persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka kelak. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Hadis ini cerita tentang Salih alaihi Muhammad dua perkara. Yang pertama, Nabi SAW suruh sampaikan ajaran untuk menyampaikan ilmu. Salih anjuran untuk menyebarkan ilmu daripada baginda Nabi SAW. Dan tak tunggu untuk kita jadi orang alim untuk menyampaikan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni kita doa ada dalam bulan Muharram ni. Bulan Muharram ni cerita tentang bulan Muharram ni Ma'al Hijrah lah. Ma'al Hijrah Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita duk cerita tentang hijrahnya Nabi SAW, permulaan kepada kalender Islam. Walaupun ingat Nabi SAW bukan hijrah bulan Muharram, Nabi hijrah bulan Safar. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kenuri Haji Safar lepas lah? Apa ni Matib? Kenuri Haji Safar lepas lah? Haji Safar? Lupa dah. Sebut bulan Safar tak ingat Haji Safar. Lori hijau kuat takbir tu. Lalu subhanallah dan sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, musafir start keluar daripada Makkah bulan Safar. Dalam riwayat tu 27 bulan Safar. Nabi bersembunyi 3 hari 3 malam dekat Gua Thur. Nabi SAW bergerak pergi sampai dekat Yathrib sampai 12 Rabiul Awal. Tu. Jadi nak kata bulan Muharram Nabi berhijrah tak juga. Nabi tak hijrah bulan Muharram. Tapi pasal apa mula kalender bulan Muharram? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, sebab memang kalender, permulaan kalender waktu tu walaupun tak ada tahun lagi, memang mula bulan Muharram. Sebab dah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tu memang dah ada. Dan setiap tahun mula pun memang bulan Muharram. Jadi terus saja, kekal saja maintain bulan Muharram tu sebagai kalender permulaan kalender Islam. Yang keduanya, Sallallahu alaihi Muhammad, pasal apa bulan Muharram? Pasal
pilihan yang dibuat pada waktu tersebut mengambil kira banyaknya urusan ibadat sebelum daripada tu. Bulan Rejab tu sibuk buat ibadat dah, pasal bulan haram. Bulan Ramadan lagi sibuk buat ibadat pasal bulan Ramadan. Bulan Syawal Ustaz Muhammad masih ada kaitan dengan bulan Muharram. Bulan Ramadan. Yang puasa sunat lah, apa semua Ustaz Muhammad. Kemudian nak persiap lagi dah nak masuk bulan lepas bulan Syawal, Zulqaidah. Zulqaidah mai bulan Zulhijjah dan mula kemuncak dia ialah haji, ibadat korban sebagainya. Maka kelang kabut ni hari ni berapa bulan ni maduk sibuk dengan ibadat. Habis bulan Zulhijjah musim haji, dah tenang sikit dah, start balik fresh baru. Itulah apa ni pandangan yang diterima waktu tu pendapat kedua. Pendapat ketiga ialah Sayyid Muhammad, ulama tarikh kata apa, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bulan Safar, tetapi perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun bermula pada bulan Muharram. Nabi dah start plan untuk hijrah tu bulan Muharram. Pasal apa? Pasal perjanjian Aqabah yang kedua berlaku pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 tu. Ingat nah, perjanjian Aqabah berlaku 2 kali. Bulan tahun ke-12 kenabian, tahun ke-13 kenabian. Saudara Muhammad. Susulan dia ialah daripada yang pertama, pertemuan pertama Nabi dengan 6 orang. Salah seorangnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Bila di kota di mana? Di Mina. Dekat kemah Mina tu Nabi SAW pergi dakwah. Berlaku pada tahun ke-11 kenabian. Nabi pergi cerita tentang dia Nabi akhir zaman. Akhirnya 6 orang ni masuk Islam. 6 orang ni masuk Islam bukan lama duduk dengan Nabi pun. Duduk bermabit di Mina tu sallallahu alaihi wasallam paling kurang 3 malam. Paling kurang 2 malam. Betul ya, 3 malam kan. Dan 10 lepas Arafah pergi dekat Muzdalifah masuk ke Mina. Malam 10 biasa dah duduk kat Mina kan. 10 melontak Aqabah dah. Tidak. 11 melontak 3 jamrah. 12 melontak 3 jamrah. Paling tidak 2 malam ataupun 3 malam duduk kan. Buat apa ni, buat nafar thani, tambah 1 malam lagi. Berapa malam aja duduk tu. Jumpa Nabi SAW dalam waktu duduk dekat Mina tu. Tapi subhanallah, tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Depa 6 orang yang jumpa dengan Nabi SAW daripada Yathrib ni, daripada suku Khadraj ni, 6 orang ni balik pi dekat Madinah, pi cerita dah dakwah dah, bukan tunggu mengaji dulu. Kalaulah caranya yang 6 orang ni kalau kita lah yang 6 orang tu, pakai tak pi mana lah. Dia tak dapat ilmu simpan kat kita, Kotlah seorang nak dengar ilmu yang kita dengar. Tak ada lah. Faham maksud saya? Kita jenis simpan kat kita. Dapat ilmu apa pun simpan kat kita je. Ada duduk cerita kat orang. Semalam mengaji, ustaz tu cerita sekian-sekian, hadis dia macam ni yang dia baca. Pengajaran daripada hadis tu apa-apa sekian. Tak berhenti tangan kita. Tak berkembang dah. Kan? 6 orang ni bukan mengaji duduk majlis macam kita ni, jumpa Nabi je. Balik tuan-tuan sekalian ke Madinah, ke Yathrib. Dah start cerita dah, kami jumpa Nabi akhir zaman, kami apa sekian. Dah tersebar dah. Dah cerita tu maklum dah. Kata Nabi akhir zaman ni dah ada lah. Kemudian tahun depan berlaku bai'ah Aqabah yang pertama. Ada 12 orang yang pergi. Hari tu dah 6 orang kan. Tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-12 dah 12 orang. Daripada 12 orang ni, 5 orang yang mai tahun lepas, 7 orang yang baru. Dan yang bestnya, 7 orang ni dah ada suku Aus dekat dalam dia. Padahal beratus tahun duk berkelahi, berperang. Tapi bila mai je Islam, jumpa je Islam, tuan-tuan sekalian, dah mula berkasih sayang. Dah ada 2 orang Aus dalam kelompok Khazraj tu yang pi bertemu dengan Nabi, berlaku bai'ah Aqabah pertama. Di mana? Di Aqabah. Aqabah tu mana? Tu tempat melontak. Melontak Aqabah tu dia panggil Jamrah Kubra.
Betul tak? Yang dia ada dua, ada tiga jamrah. Jamrah pertama jamrah sughra, kemudian jamrah wusta, kemudian jamrah kubra. Jamrah kubra tu tempat melontak yang ketiga tu bukan sebab dia besar, sama aja tiga-tiga tu kan. Salih Somad, nama dia jamrah aqabah juga nama dia. Situlah tempat perjanjian berlakunya Salih Muhammad, perjanjian aqabah yang pertama. 6 orang. Balik pula 6 orang ni. Balik 12 orang. Balik 12 orang ni. Tahu tahun depan mai jumpa Nabi 72 orang. 72 orang. Salih Muhammad. Maksudnya dia buat kerja. Mai jumpa Nabi ni bukan duduk mai kursus 3 hari. Tu 3 hari. Dia mai kursus 3 hari daripada pagi pukul 9 pagi. Bahkan mai tu menyelinap. Tak menyelinap. Depa mai dalam jemaah haji yang ramai. Depa 70 orang ni duduk dalam jemaah haji tu yang mai daripada Yathrib, dan 70 orang ni depa komplot sama-sama, siapa pun tak tahu. Jangan cerita kat siapa. Jangan ada siapa pun yang mai dalam dengan kita ni, siapa pun tahu. Satgi akan terbongkar rahsia, kita tak berjaya nak capai misi kita untuk berjumpa Nabi. Semua diam je sepanjang tak cakap apa. Hanya 72 orang ni saja yang tahu sama-sama mereka. Bahkan malam mereka nak berjumpa tu, pesan siap-siap, kalau ada siapa dengan kita yang tertidur, jangan duk gerut, jangan duk kejut. Kalau ada terlena, jangan duk kejut. Siapa terlupa, jangan duk peringat. Hanya yang ni kena conscious betul-betul ni kena sedar betul-betul ni. Satgi kita nak jumpa Nabi SAW. Pukul berapa pagi, set dah pukul 2 pagi apa semua. My time dia, semua geng-geng ni keluar-keluar siap-siap pergi jumpa Nabi SAW. Dekat mana? Dekat Aqabah. Akhirnya berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian Aqabah yang kedua ni lah diusulkan untuk Nabi hijrah, ikut para sahabat yang mai daripada Madinah ni untuk ikut Nabi balik di sana. Nabi waktu tu duduk timbang-timbang sebab duduk tunggu perintah Allah juga. Tapi Nabi dah tak menghalang para sahabat untuk pakat-pakat pergi hijrah. Nabi dah mula perintahkan para sahabat untuk hijrah. So para sahabat hijrah dulu Nabi SAW. Bahkan pada Bai'ah Aqabah pertama pun ada sahabat yang dah mula pergi dah. Dah mula bergerak dah. Bai'ah Aqabah kedua lagi ramai para sahabat dah mula pergi. Pergi. Dia tunggu kat sana dah. Semua dah standby tunggu Nabi SAW dekat Yathrib. Jadi berlaku Bai'ah Aqabah yang kedua pada bulan Zulhijjah, musim haji. Nabi hijrah bila? Bulan Safar. Maksudnya bulan selepas pada tu. Bulan depan. Musim haji ni bila? Salih Muhammad. Waktu mabit di Mina, Salih Muhammad 10, 11, 12. Maksudnya awal bulan Zulhijjah. Tahu tak Salih Muhammad? Nabi keluar hijrah bila? Ujung bulan Safar. Maksudnya dalam tempoh 2 bulan ni Nabi duk start buat perancangan, buat planning para sahabat. Masuk saja bulan Muharram, Nabi dah mula ada tekad iltizam Nabi untuk start hijrah. Sebab tu permulaan kali Islam bermula pada bulan Muharram. Ini ulama tarikh sebut. Dan Salih alaihi Muhammad, maka nak cerita itulah kesan dakwah. Ni kita yang duk Bukit Aping ni. Faham tak ni? Aping ni tak tahu asal apa. Nama orang ke, pokok ke, apa kata tu, Aping ke. Subhanallah. Kita ni duduk corok alam ni kalau nak kira ni. Corok alam ni. Duduk mana-mana tu. Saya pun tak tahu kata ada nama, ada Bukit Aping ni. Dekat Johor ada Bukit Aping satu lagi. Lalu tengok ada sembok Bukit Aping. Oh, ada juga kat sini rupanya. Dan dalam Salih Muhammad. Jadi subhanallah. Tapi Islam sampai ke mana? Islam sampai ke Corok Antau, Islam sampai ke Bukit Bukau, Islam sampai ke puncak gunung. Saya pergi dekat Utopia tu. Naik bukit-bukit dia tinggi, puncak bukit tu tinggi, bukit. Bukan dia jenis pokok, dia bukan jenis pokok besar-besar, dia jenis pokok sekali-sekala ada pokok. Sekali-sekala ada pokok besar-besar tu. Pokok dia panggil pokok Afrika tu kan. Yang lain-lain tu bukan ada pokok sangat. Tapi hijau, dia rumput-rumput hijau tu. Naik sampai puncak bukit, naik bukit. Hari Jumaat lagi saya ingat. Sampai tu tengah hari. Tengok ada kampung kecil. Ni orang apa ni? Tengok ada satu macam bangunan dibuat pada tanah.
tanah dengan apa ni, daun-daun dengan apa tu. Tengok-tengok ada kat atas ada bulan bintang untuk orang Islam. Pergi tengok sembahyang Jumaat. Sampai tu sembahyang Jumaat. Kita pun masuk kan, lantai tanah hampak dengan tikar macam tikar Thailand tu yang lipat 3 tu kan. Yang bila orang put sujud lekat merah tu kat kepala. Itu. Dan sembahyang tu. Dia baca khutbah apa pun tak faham sebentar. Tak faham kata. Yang best tu makan lepas tu kan. Satu kampung turun tu. Satu kampung berimpun ramai. Seronok. Hari Jumaat. Yang lelaki perempuan. Yang lelaki pergi mayang dalam masjid. Yang perempuan duduk di luar. Masak untuk sehari orang kampung nak makan. Lepas mayang kita pun lapar tengah hari. Dia pasal tak faham pasal ni, cakap memang tak faham langsung. Tak faham langsung bahasa apa, bahasa Utopia lah. Dia pun panggil kita masuk. Dia faham lah dia pun itu buat itu. Makan lah tu maksud dia. Yang ni bahasa international. Dia panggil. Kita pun kira lapar. Duduk sekali dengan depan. Buat bulat elok, bulan talam tu. Dia punya makanan dia pun macam roti, macam saya cuma macam tosai tu. Tapi dia lembik tosai tu, dia tebal. Tak nak? Macam tu je, gulung tu. Tapi tebal macam kita ayak macam roti kita tu lah. Tapi besar kan. Warna dia kelabu tiap anjing. Ingat kelabu. Lepas tu gulung-gulung tu. Tawak kan sedap kan. Dia tawak kan. Dia sedap, dia rasa dia dengan kuah dia lah. Dia pun tuang kuah tu. Dah tuang kuah tu okey lagi. Dia buat begitu pula. Wah tu. Keluar sela-sela jari pun. Kita pun okey lah, tak apa lah, kenyang lah. Tak boleh makan. Tapi nak cerita Islam sampai ke puncak gunung. Islam sampai ke dalam hutan tu. Di mana, di Borneo mana-mana semua sampai Islam. Tahu? Dakwah. Dia start daripada para sahabat yang hijrah sebelum Nabi dah mula bercakap tentang Islam. Lepas tu Islam berkembang sampai kita pada hari ini. Bayangkan tak kalau semua para sahabat tu panggil macam kita ni lah ni. Dengar, kita simpan seorang. Dengar, kita simpan seorang. Dengar kita. Akhirnya apa jadi? Tak ada Islam dekat kita lah. Kita berapa lama dah? Negara Malaysia ni negara multiracial. Negara banyak bangsa. Selepas waktu zaman kita dijajah dulu, ada apa ni, bangsa orang-orang daripada China, daripada negara China mai duduk sini. Orang-orang daripada India mai duduk sini. India duduk kerja kat estate. China duduk kerja dekat lombong-lombong biji kan. Orang Sing jadi apa? Di polis. Dia di polis. Jadi askar. Faham tak? Jadi semua ada mai duduk sini. Lepas tu dapat kerakyatan. Lepas tu berkembang biak mau jadi apa semua sebagainya. Salih Muhammad. Faham tak? Kita waktu tu, kita ni tanah Melayu. Tanah Melayu, Salih Muhammad. Dan agama kita ialah agama Islam. Sampai Melayu dengan Islam ni jadi sinonim. Orang masuk Islam dia panggil orang masuk Melayu. Bagi tahu macam tu. Islam dengan Melayu ni, kalau Melayu tu mesti Islam, kalau Melayu Islam tu mesti Melayu. Sayangnya dia tak cross tang bangsa tu. Dia tak cross tang bangsa. Dia tak jadi. Kita selama dulu kita akan ingat, kalau Islam orang Melayu, kalau Cina orang Buddha, kalau India orang Hindu. Betul kan? Padahal Islam bukan untuk orang Melayu, Islam untuk semua bangsa. Tak kira dia siapa. Islam dia mai untuk semua. Patutnya waktu tu bila daripada mai pada negara mana? Mai daripada negara Cina, jadi orang Islam. Sebab negara kita negara Islam. Mai daripada India, kita dakwah depa, hangpa nak ajar sini, hangpa kena Islam, hangpa kena ni apa semua, beramal dengan Islam, ajak depa Islam, kenal Islam. Akhirnya depa pegang agama Islam, walaupun depa agama Hindu, tapi walaupun depa orang bangsa India, tapi depa jadi orang Islam. Dan akhirnya negara kita tak kira bangsa apa pun semua duduk, semuanya orang Islam. Betul tak? Tapi jadi itu tak? Tak. Pasal apa? Pasal kita simpankan memang kita. Ini agama aku. Ini agama aku. Macam duk kata yang sentuh agama aku, yang duk cakap tentang agama aku, dengan apa semua agama aku. Lepas itu dia
Ingat Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat ni. Itu ayat. Islam bukan untuk kita seorang, Islam untuk semua, Islam for all. Faham tak ni saya Muhammad? Jadi Nabi kata apa? Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi inilah galakan dan anjuran untuk kita menyampaikan ilmu. Dan Nabi SAW pesan dekat kita dalam hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata wahaddathu an bani Israel wala haraja, dan ceritakanlah tentang Bani Israel, taklah berdosa. Cerita tentang Bani Israel, Nabi suruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada cerita-cerita yang Allahumma salli alaihi Bani Israel buat dulu, pengkhianatan Bani Israel kepada para nabi mereka, kejahatan Bani Israel cerita. Berdosa tak berdosa. Pasal apa tak berdosa? Sebab Allah suruh dan dia jadi pengajaran kat kita. Jangan buat perangai macam Bani Israel. Yang ketiga, Nabi SAW pesan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adatu minan nar. Siapa yang menipu atas nama aku, maka persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Macam mana menipu atas nama Nabi ni? Dia buat satu cerita, dia kata Nabi buat. Dia buat satu cerita, dia kata Nabi cakap. Dia buat satu cerita, dia kata ni Nabi punya. Faham tak ni? Dia menipu atas nama Nabi. Menipu atas nama kita pun Nabi tak bagi. Faham tak ni? Ni apa ni, Cikgu Mazuki cakap macam ni, padahal Cikgu Mazuki tak cakap. Orang tu akan marah ke Cikgu Mazuki. Apa Cikgu Mazuki cakap macam ni tak betul ni, padahal dia tak cakap pun. Tu nama apa? Fitnah. Ni orang tu tak buat pun, kita kata dia buat. Tu duit tu hilang, siapa buat tu? Ni kawan ni lah buat ni, dia pergi curi duit tu, padahal tak curi pun. Tu nama apa? Fitnah. Kalau sama-sama kita pun sekali jadi zalim atau orang lain, apatah lagi Nabi yang perkataan dia akan dijadikan sebagai hukum. Dia ni tang kita tak, paling tidak kena tang dia seorang aja, orang pun tak buat hukum. Faham tak? Contoh tabung masjid tu dah kat situ. Lepas tu imam tiap-tiap hari dia pergi mengajar, dia pergi jadi imam, dia balik, dia ambil RM2 daripada duit tabung masjid tu, ambil dalam poket dia balik. Tiap-tiap hari itulah kerja dia duduk ambil. Faham ni Ustaz Muhammad? Dicuri maksud dia. Senyap-senyap dia pergi curi, senyap-senyap dia pergi curi, senyap dia pergi curi. Lepas tu orang kata apa? Rupa-rupanya boleh curi duit tabung masjid. Pasal apa? Pasal imam tempat kita buat. Tak dihukum. Haram tetap haram hukum dia. Tak berubah hukum. Tapi kalau Nabi buat, dia jadi hukum. Faham tak faham tu? Kalau macam mana? Dia maksudnya bukan kata Nabi bagi Nabi curi duit tabung. Tak, contoh saya nak bagi contoh tu imam yang buat tu. Kalau Nabi buat apa-apa, ulama akan istimbat hukum daripada perbuatan Nabi SAW tu. Anda faham kan? Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Maka kalau ada orang menipu kata Nabi buat, padahal benda tu Nabi tak buat, akhirnya apa jadi? Orang akan buat dia sebagai satu hukum atas orang yang tak tahu. Orang tak tahu dia akan buat. Sebab tu Nabi SAW larang sungguh, jangan pergi mereka-reka atas nama Nabi. Jangan pergi mereka. Benda Nabi tak buat, jangan kata buat. Kita dapat satu hadis. Untung kita lah ni, sebab ada ulama hadis dah susun dah hadis daripada. Tolong susun dah hadis kat kita. Kita dah tahu dah mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis hasan sahih, mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Ulama dah susun dekat kita. Sebab tu sallallahu alaihi Muhammad, sebab tu jadi tanggungjawab kita untuk kita sallallahu alaihi Muhammad belajar ilmu hadis setakat mana yang kita mampu untuk belajar. Kalaulah kita tak yakin akan hadis tu, hadis ni duduk mana tau, hadis ni betul ke tak betul ni, jadi tanggungjawab kita untuk cek dulu hadis tu betul ke tak betul, ataupun hadis tu sahih tu, kedudukan hadis tu, supaya kita tak menyampaikan sesuatu yang salah. Kalau kita tak dapat nak cek, maka jangan sebut dia hadis. Kita kata ada satu riwayat yang menyebutkan tu, ada sebuah hadis menyebutkan Nabi SAW pernah bersabda. Kalau dia bukan hadis, maka sallallahu alaihi Muhammad kita
dikira sebagai menyampaikan sesuatu yang bukan daripada Nabi SAW, kemudian kita claim dia daripada Nabi SAW. Dah faham tak? Habis kita tak tahu, kita kata mana? Kita kata ada riwayat menyebutkan. Riwayat menyebutkan, kita tak kait dengan Nabi SAW. Demikian. Contoh macam apa? Al-khilafur rahmah. Khilaf ini rahmah. Khilaf ini rahmah, kata ulama itu bukan hadis Nabi. Itu adalah perkataan ulama. Kan? Ada banyak lagi lah macam lah. Dulu ada orang jual temikai, dia mereka kata hadis berkaitan dengan kelebihan temikai. Pada dia nak jual temikai tu. Faham ni? Tu dia panggil, dia wujudnya hadis di maudhu' tu sebab ada kepentingan orang yang tertentu. Maka dia mereka dia kata hadis Nabi SAW sebut demikian untuk dia. Jadi itu tuan-tuan, hadis kita bincang pada hari ini anjuran untuk mengembangkan ilmu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi keuntungan orang yang memahami agama dia. Baik, kita tengok kitab Bahrul Mazi Salih Asy Muhammad. Kita masih berada pada bab taharah jilid yang pertama, dan kita masih berada pada bab jilatan anjing. Babu majaa fi su'ril kalbi, bab pada menyatakan jilatan, hukum baki air yang dijilat oleh anjing. Kita berada pada masalah yang ke 342. Masalah jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Salih Asy Muhammad. Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi, dan pada hadis masalah 335 itulah dalil atas wajib basuh najis jilat anjing 7 kali. Wajib basuh 7 kali. Apa dalil dia? Dalil dia hadis yang kita baca hari tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalul ina'u idza walagha fihi al-kalbu sab'a marratin ulahunna aw qala awwalahunna bit-turab. Riwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW bahwasanya dia bersabda, dibasuh bejana bekas apabila menjilat minum di dalamnya oleh anjing 7 kali. Yang pertama daripada sekaliannya dengan tanah, atau sabdanya yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil wajib basuh bekas yang dijilat oleh anjing akan air dia sebanyak 7 kali. Faham tak ni? So kalau tiba-tiba ada bekas duduk kat jalan tu, kita nampak tiba-tiba anjing mai jilat, minum air dah. Faham ni? Kemudian Salih Asy Muhammad, anak kita pergi ambil, pegang. Dia kata, mak ni bekas mak yang duduk kat dapur ni dah tadi anjing jilat. Kita nak buat mana? Basuh 7 kali. Basuh 7 kali tu dia panggil apa? Dia panggil apa? Perbuatan basuh 7 kali tu dia panggil apa? Sertu. Samak tu cuci kulit, lapah lembu, kemudian guna chemical, guna asid ke, guna apa-apa untuk buang daging-daging tu. Dulu orang tu lalu guna kapok, guna limau, apa semua tu. Perbuatan itu dia panggil samak, menyamak kulit. Adapun perbuatan basuh najis mughalladhah 7 kali ayak dengan 1 ayak tanah, yang tu dia panggil sertu. Lepas tu bila dia basuh, bila kita anak kita tanya, pasal apa mak basuh 7 kali guna ayak tanah? Kita abang dalil dia daripada hadis daripada Abu Hurairah tu, cerita Nabi SAW kata, bila ada bekas yang dijilat oleh anjing ke ayak dia, maka basuh 7 kali, permulaan ayak tu dengan tanah. Tu baru kemas jawapan dia. Faham tak ni? Baru kemas jawapan dia tu. Maka itulah dalil dia. Dan inilah mazhab kita. Ini mazhab Syafi'i 7 kali. Dan mazhab Maliki, Imam Ahmad dan jumhur ulama. Di 3 mazhab, mazhab
Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. 3 salli ala Sayyidina Muhammad. Mazhab ni wajib basuh 7 kali. Faham tak? Dan juga mazhab kepada jumhur ulama, maksud ramai ulama pegang dengan mazhab ni, kecuali satu mazhab, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, memada membasuhnya dengan 3 kali. Adalah pendapat dia yang dipegang tu. Adalah, saya pun ada maklumat, tapi tak selalu bincang lah. Kita pegang dengan 7 kali, mazhab kita sudah selesai lah. 343 masalah basuh dengan air tanah kah dulu. Ni pun bincang juga. Ada orang tanya, nak basuh awal kah, basuh hujung kah, basuh tengah-tengah kah? Boleh tak basuh 7 kali ayak biasa dulu, ayak ujung sekali, baru basuh dengan tanah? Ataupun basuh tengah-tengah, basuh ayak biasa dulu 3 kali, lepas tu basuh dengan ayak tanah sekali, lepas tu basuh pula dengan ayak biasa tu 3 kali pula. Bolehkah buat lagu tu? Kah lagu manakah? Tu soalan dia. Kata An-Nawawi, tiadalah basuh dengan ayak tanah itu disyaratkan dahulu atau kemudian. Dia kata, tak syarat dulu kah kemudian kah? Tak syarat awal kah kemudian kah? Kata Imam Nawawi demikian. Bahkan kehendak syarak dengan salah satu daripada 7 basuh itu, satunya dengan ayak tanah, dia kata. Dia kata tak syarat pun awal kah kemudian, syarat dia ialah salah satu daripada 7 tu mesti ayak tanah. Dia faham tak? Dengan dalil daripada beberapa riwayat yang bersalah-salahan. Dia kata ada dalil, maksudnya masih ada salih ala Sayyidina Muhammad, ada perbezaan pendapat ulama tentang basuh awal kemudian ni. Sesetengahnya menyuruh basuh 7 kali sahaja tanpa sebut ayak tanah. Ada setengah pendapat kata apa? Basuh 7 kali je, tak ada ayak tanah pun tak apa. Dan setengah riwayat 7 kali yang mula-mula sekaliannya daripada tanah. Yang ni pendapat mazhab kita Syafi'i. Basuh 7 kali, mula-mula sekali basuh tanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yalah, kalau kita basuh tanah hujung jadi keladak lah benda tu. Kotak lah, kotak ngayak tanah lah. Betul tak? Kena baju kita, kena yang tu. Basuh ngayak bersih dulu. Lah kali dia perbuah ayak tanah. Tu nak cuci ayak tanah tu dengan apa? Jadi basuh ngayak tanah dulu, lepas tu dia basuh, kemudian yang mai kemudian tu dia menyucikan, membersihkan kotoran. Bukan kotak pun tanah tu. Kalau dia kotak, Nabi tak suruh lah basuh ngayak tanah. Ya, tanah tu sendiri pun suci. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalil yang kata awal-awal sekali tu mana? Dalil pada hadis tadilah. Hadis tu sendiri sebut sallallahu alaihi Muhammad, taharu inau ahadikum idza walagha fil kalbi ay yaghsilahu sab'a maratin awwalahunna biturab. Sucinya bekas salah seorang daripada kamu apabila bekas itu dijilat oleh anjing ialah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, dan yang pertama basuhannya dengan tanah. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu basuhan yang pertama, dia panggil basuhan dengan tanah. Adapun 7 kali, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Hadis riwayat Bukhari kata, apabila ada seekor anjing minum di dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah kamu basuhnya sebanyak 7 kali basuhan. Tu jadi basuh 7 basuhan, hadis Bukhari dan hadis Muslim. Basuh mula dengan ayak tanah, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh faham tak kat sana? Baik. Dan setengah daripada riwayat akhir atau mula-mula daripada sekalian dengan tanah. Sebahagian daripada pendapat lain kata apa? Muhammad, mula-mula pun tak apa, yang tengah-tengah pun tak apa.
Dan satu riwayat 7 kali basuh yang ketujuhnya dengan tanah. Ini pun ada juga pendapat. 7 kali basuh yang ujung sekali dengan tanah pun ada juga. Dan yang berikutnya, yang ke-8-nya dengan tanah. 7 kali basuh dengan air, yang ke-8-nya dengan tanah. Bahkan digulingkan dia pada tanah untuk yang ke-8-nya. Pergi gosok dengan tanah, bukan guna air, bukan pergi bancuh tanah tu dengan air, tapi pergi gulingkan dia pada tanah tu. Tu ada juga pendapat yang macam tu. Maka dengan bersalah-salah riwayat ini menunjukkan atas bahawasanya qaid pada mula akhir itu bukannya syarat. Hanya riwayat guling yang ke-8 itu dengan tanah itu pada mazhab kita mazhab jumhur bahawasanya kehendaknya ialah basuh 7 kali. Satu daripada 7 itu dengan air, satu daripada 7 itu dengan tanah dan air serta air, maka seolah-olahnya tanah itu menempati salah tempat sekali basuh, maka dinamakan dia yang ke-8 kerana ini wallahu a'lam. Jadi kita faham daripada perbincangan kita ni ada banyak pendapat tentang awal, basuhan awal ke, basuhan ujung ke, tengah ke, banyak pendapat tentang dia. Cuma pada pendapat kita ni, pada mazhab kita ni, basuh 7 kali yang awal dia dengan tanah. Tapi kalau dia ambil yang kedua, yang ketiga dengan tanah, sah tak? Sah, sebab ada juga pendapat yang menyebutkan demikian. Faham tak ni? Tapi yang paling aula dia mulakan dengan tanah, kemudian disusuli dengan 6 ayat mutlak yang lain. 1 ayat tanah, 6 lagi ayat mutlak yang lain disusulkan. Faham tak? Itu pendapat mazhab kita. Selesai bab tu. Baik, masalah tubuh anjing tu najiskah? Masalah 344. Masalah tubuh anjing tu najiskah? Kata An-Nawawi, dan ketahui olehmu bahwasanya tiada beza di sisi mazhab, tiada farq, beza. Faruq itu pembeza. Jadi Umar Al-Faruq, Umar yang menjadi pembeza di antara hak dan batil. Farq masuk beza. Tiada farq. Al-Quran nama Furqan yang menjadi pembeza. Pembeza apa? Pembeza di antara hak dan batil. Itu Quran nama Furqan. Farq, beza. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada beza di sisi mazhab antara jilat anjing dan antara juzuk-juzuk anggotanya. Anjing jilat najis, anggota dia tak najis kot, pasal Nabi sebut tentang jilat anjing saja. Ni dia pegang begitu. Nabi sebut tentang jilatnya. Nabi tak sebut pun anjing pegang. Nabi tak sebut pun anjing gesel, anjing senerih. Tak ada beza. Jilat pun najis, anggota-anggota dia pun najis juga. Maka apabila mengenai akan air kencingnya atau tahinya atau darahnya atau peluhnya atau bulunya atau air liurnya atau salah satu daripada beberapa anggotanya akan sesuatu yang suci, pada waktu basah salah satunya wajiblah basuhnya 7 kali, satu dengannya air tanah. Saya semat. Bila bertembung saja, kena saja, ada salah satunya basah, maka dia jadi najis. Kering je Ustaz, kita tengok dia sendiri. Dia main duk gosok-gosok. Kita gosok-gosok dia. Kering je Ustaz, dia gosok kepala anjing tu. Tak. Saya sepahamat. Tubuh kita sendiri pun lembab. Betul tak ni? Tubuh kita lembab tak? Lembab. Tapak tangan ada moisture, ada kelembapan. Kita ada peluh. Anjing ada peluh tak? Cuba rasa tengok. Ada peluh dia. Dia ada liang-liang peluh dia. Dia pun lembab kulit dia. Faham tak ni? Maka sama lah. Sertu. Itu Ustaz, saya sedia baju depan rumah saya. Lepas tu tengok-tengok anjing masuk, baju tu pula duk meleret-leret, duk sangkut kat media tu semua apa-apa.
Tengok-tengok pintu pagar tak lupa tutup, anjing masuk pula Ustaz Muhammad. Kemudian tak tahu lah Ustaz, baju saya tu kena ke tak kena, saya pun tak tahu lah Ustaz. Lepas tu nak buat macam mana? Ambil semua baju tu, rendam layak tanah, lepas tu basuh 7 kali. Tengok-tengok Ustaz, dia masuk pula dalam rumah Ustaz. Habis buat macam mana? Ya tak tahu lah Ustaz, tak tahu. Saya ambil, panggil orang, panggil Indun 4-5 orang, kan? Sembah semua ayat tanah kat dalam rumah tu, basuh rumah satu rumah. Kena tak buat lagu tu? Dan Salih Aziz Muhammad, Allahumma salli Aziz Muhammad, kalau tak nampak kata kena, dia tak jadi hukum kena. Sebab Islam, sebab agama hukum dia tak tertegak dengan dhan, dia tak tegak dengan sangka. Kena kot Ustaz, kot tak pakai, dia mesti kena ke tak kena? Tak kena Ustaz, tak nampak lah kata kena. Tak nampak kata kena, tak kena. Tapi Ustaz, kalau dia kena lagu mana? Payah lah nak kira lagu tu. Tengok ni, lagu tu jenuh kita. Dia tak boleh kira kot, dia kena. Kena ke tak kena? Kena sertu. Tak kena, tak payah. Wah ni Ustaz memang kena sungguh, dia kena. Nampak sungguh kena pada baju tu. Lepas tu baju saya yang lain pula pergi kena baju tu pula. Faham tak tu? Kita baju tu, saya pula pergi berjalan, baju saya ni terkena pula dengan baju tu. Lepas tu baju yang saya yang kena dengan baju tu pula kena pula dengan baju lain pula. Masalah tengok ni, banyak sangat dia punya sanad dia. Sambung sanad dia. Lagu nak Ustaz, semua nak kena sertu, tak payah. Yang kena sertu kawan yang kena dengan anjing tu saja. Yang lain dia tak berjangkit maksudnya. Faham tak ni? Dia ni yang kena najis tu, yang tu aja yang kena sertu. Ni yang ni kena dengan yang ni bukan najis. Yang ni kena sertu sebab dia kena najis. Faham tak faham ni? Yang kawan ni nak kena sertu pasal apa? Bukan dia kena najis pun, dia kena kawan ni yang kena najis. Aduh, payah sungguh nak abang. Aku tu lah. Ni anjing tu masuk rumah dia tu. Sertu yang tu sudah, yang tu yang kena najis. Kita tak kena najis tu, kita kena kawan yang kena najis. Lagu tu lah, faham lah maksud dia. Jadi insyaAllah yang diyakini dia tu belah anjing, kita tak pernah nampak anjing tu, tapi kita yakin dia memang belah anjing, so kita kena sertu lah sebuah rumah tu. Tak payah, walaupun kita tahu dia memang belah tak payah. Tak payah. Kita kena faham yang kena sertu ialah yang kena direct contact dengan anjing tu. Yang direct contact dengan anjing tu. Jadi tak payah sampai tak payah sampai tahap yang macam tu. Tak tahu Ustaz tang mana tu Ustaz, dekat madrasah kami ni, hari tu anjing masuk kok sana kok sini Ustaz, kita sertu satu madrasah lah Ustaz. Kita ambil tanah, kita sembah semua muka. Tak payah buat teruk ambil lagu tu lah. Baik, insyaAllah. Jadi insyaAllah masalah 345 jilat anjing berapa kali dan bagaimana basuhnya, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, hari ni hari Jumaat, kita masih memerlukan dana untuk Sallallahu Alaihi Muhammad, pembangunan projek kita ni. Dan mudah-mudahan insyaAllah Sallallahu Alaihi Muhammad, tuan-tuan yang ingin untuk berwakaf, bolehlah transferkan wakaf tuan-tuan melalui nombor yang kita pinkan di ruangan komen. Untuk TikTok ada kita pastekan dekat ruangan komen tu, tuan-tuan boleh tengok kat situ, ada nombor akaun, ada Toyib Pay, tuan-tuan boleh bagi sumbangan di situ insyaAllah. Dan saya doakan supaya semua yang menyumbang pada hari Jumaat, hari ni bertembung banyak ni, pertama hari Jumaat, yang kedua waktu pagi yang Nabi SAW doakan keberkatan, yang ketiga kita berada dalam bulan Muharram. Jadi tuan-tuan kena azam sepanjang Muharram ni kena ada sedekah setiap hari. Setiap hari kita nak sedekah. Pasal apa? Pasal kita nak merebut kelebihan bulan haram. Sebab lepas bulan Muharram ni, bulan depan bukan bulan haram lagi dah. Ni ada 3 bulan berturut ni, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni 3 bulan ni bulan haram yang Allah pandang besar.
kebaikan-kebaikan kita buat kat dalam dia. Masuk bulan depan lepas Muharram, Safar. Bulan Safar bukan bulan haram dah. Inilah waktu. Jadi saya cadangkan tiap-tiap hari tuan-tuan tolong lock satu sedekah yang kita buat sepanjang Muharram, sebab kita nak merebut kelebihan beramal dalam bulan Muharram, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Rauh saya ada live kan? Ya, okey. Tak tengok kita ni untuk sampaikan kan dakwah kan. Tapi kita tengok orang bukan Islam Kristian mana lupa lagi ni kan. Saya nak buat pembetulan tu sikit. Sebenarnya orang Kristian tak kuat berdakwah. Tak. Bahkan orang Kristian sekarang ni sedang meninggalkan Kristian. Banyak negara-negara Eropah, gereja-gereja dah pada ambil alih jadi masjid. Perkembangan Islam lah ni sangat ketara di seluruh dunia. Itu yang berlaku sebenarnya. Tetapi kita selalu sebut orang Islam, orang Kristian kuat dakwah. Kita selalu sebut macam tu. Kita selalu pelekeh kerja dakwah orang Islam. Itu orang Islam tak buat kerja dakwah. Orang Islam, ada orang Islam yang buat kerja dakwah, dan ada orang Islam yang sangat agresif berdakwah. Sebenarnya kita kata pula, tengok orang Islam berkira duit. Orang Islam nak dakwah pun kira duit, minta duit. Berapa ramai orang Islam yang berdakwah tak pernah kira duit. Tapi kita nampak orang Islam seorang dua yang tu. Tuan-tuan tahu ataupun tidak, Kristian yang berdakwah peruntukan dia sangat besar. Setiap orang yang dia dakwah, dia akan dapat satu orang yang masuk dakwah tu berapa ribu saya ingat. Paling kurang yang biasa bercakap ni 3,000 seorang dia akan dapat. Peruntukan dia pun sangat besar. Pergi dakwah tu tersedut pelekeh orang, maksudnya bila kita ni, sedangkan peruntukan untuk mereka tu sangat besar. Tapi daripada kurang orang buat kerja, kurang orang dah buat kerja, maksudnya lagu tu. Tapi jangan kita ni, saya minta maaf cakap, kutlah kata orang cakap politik dah tak ada benda ni kan. Kita mengangkat pemimpin-pemimpin yang pendakwah Kristian, dan mereka memang berhajat untuk jadikan negara kita negara Kristian. Antara dia seorang yang sangat agresif, nama dia Hannah Yo, yang kita lantik dia sebagai Timbalan Menteri Pendidikan, Belia dan Sukan. Sebab tu baru-baru ni program Belia dan Sukan buat ziarah gereja. Bukan saja-saja, dia Christian evangelist, dan dia menulis buku tentang dakwah Kristian. Dia sendiri tulis. Yang kita angkat dia jadi, kalau dia sekadar orang Kristian, then okey, kita pun tak ada masalah. Sebelum ni ada aja Menteri Agama Buddha, ada aja menteri. Tapi pendakwah kita tak boleh, sebab perlembagaan Malaysia menghalang dakwah Kristian. Sebab tu bila PH pemerintah hari tu 22 bulan, dakwah Kristian ni bergerak sangat kuat. Sampai dah ada edak risalah, ada apa semua. Sampai ke tahap Salih Yassin Muhammad bukan takat tu, dia ada komik tentang perjuangan komunis, dan buku teks pun diarahkan untuk ubah tentang perjuangan-perjuangan komunis. Padahal kita semua maklum tok nenek kita dulu dibunuh oleh komunis. Kita yang angkat, kita yang letak dia di tempat dia. Yassin Muhammad. Sebab tu pilihan raya tu saya duk pesan, jangan duduk undi orang yang salah. Ni pun nak mengundi lagi sekali, dan saya duk pesan jangan duduk undi orang yang salah. Tolonglah, kita dah Allah bagi nampak pilihan yang jelas dah. Nampak yang mana yang cakap tak betul, yang mana cakap betul, terang dah. Pun yang duduk salah bila lagi. Dan Salih Yassin Muhammad, walaupun perlembagaan kita melarang dakwah, tapi dakwah dia pun terus berjalan. Saya masuk ke Allahumma salli ala Muhammad, saya masuk ke dakwah orang asli. Masuk dakwah orang asli.
Gereja tu ada siap dah. Kita baru masuk hari tu satu kampung masuk Islam. Mai masuk lagi sekali tengok dah ada gereja dah. Jadi Kristian habis semua dah. Lagu tu dia mai duduk dengan depa, bagi keperluan depa, bagi makan depa, bagi ubat depa, bagi duduk terus kat dalam tu, pindah pergi kahwin dengan orang depa lagi. Dan sila saya mat. Tu kesungguhan depa. Pasal apa? Banyak orang depa dapat. Faham ni? Ini. Jadi semua Allah sebab tuan-tuan tahu tak waktu yang menyambut kemenangan Pakatan Harapan hari itu ialah Ustaz Muhammad, organisasi Kristian dunia. Dia buat sambutan waktu PH menang hari itu. Bahkan salah seorang daripada ketua dia, tuan, benda ni bukan dia panggil apa, hearsay ni dengar. Benda tu dah boleh tengok kat internet. Kan? Dia buat sambutan kemenangan dia apa. Pasal memang dia target Malaysia ni sebagai negara Kristian. Itu target dia. Dia nak jadi ucapan dia. Dan dia kata Tuhan telah membuka Malaysia untuk kita, dia sebut. Tuhan, dia punya Jesus Christ dia. Tuhan telah membuka harapan kepada Malaysia adalah cerah. Nampak bila menang saja perikatan Pakatan Harapan waktu tu. Dan ini adalah masalah agama kita. Sebab tu Tok Guru sebut, jangan sampai satu hari nanti kita bukan tanya anak kita hang makan apa, kita na'udzubillah min zalik, tanya anak kita hang agama apa. Salah. Sebab apa? Sebab salah. Satu-satu je begitu ya. Bila kita sebut dia 3R, jangan sebut race, religion, royal. Tapi kalau kita tak cakap agama, kita nak cakap apa? Orang tak boleh cakap beragama. Habis siapa yang nak pertahan agama kalau kita tak boleh nak cakap agama? Dia. Kalau kita tak boleh cakap bangsa kita nak cakap pasal apa? Cakap bangsa kena tangkap. Pertahan. Kita bukan nak lebih pada agama kita. Kita nak hak. Kita bukan nak lebih pada bangsa kita. Kita nak hak bangsa kita ya. Yang dah termaktub dalam perlembagaan. Ada hak keistimewaan orang Melayu. Yang tu pun nak buang. Kita nak tahan hak kita aja, jangan lebih hak kita. Kami ada hak, ada persetujuan dah. Jangan cross yang tu je tu. Oh tak boleh. Bila kita pertahan hak kita, dia kata kita resist. Kita resist, kita pertahan hak kita aja. Ni tanah kita. Kita alu-alu depan main lah duduk. Tok nenek kita dulu main duduk. Buatlah rumah tang ni, meniagalah tang ni. Tapi takat tu sudahlah, dah tak nak lebih. Tak lebih. Dah silan. Jadi sebab tu saya pergi baru ni kat Kuala Lumpur. Lah ni tuan-tuan sekalian, kita nampak macam okey. Asatizah tuan-tuan tahu tak di Pulau Pinang, Sayyid Muhammad keluar ada senarai. Keluar narai Sayyid Muhammad. Hanya ustaz-ustaz ni saja yang boleh baca khutbah. Dan termasuk imam dah tak boleh, imam tempat dia sendiri pun tak boleh khutbah. Yang akan khutbah ialah orang-orang daripada orang-orang yang dipilih oleh mereka ni. Ni dalam tempoh yang paling mana senarai dah keluar dah. Yang paling best satu circulation yang keluar ni. Yang keluar daerah Kulim. Satu circulation yang keluar daerah untuk masjid-masjid sekitar Kulim. Apa dia? Tak boleh takbir dalam masjid.